tidak mampu menderhakai Allah Subhanahu wa taala. Dalam masa yang sama, mereka mengerjakan apa-apa sahaja amalan yang soleh yang ditetapkan oleh Allah kepada mereka. Firman Allah Ta'ala, yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Suratul Nahl ayat 50. Artinya, mereka takut kepada Tuhan mereka yang berkuasa di atas mereka dan melaksanakan apa-apa yang diperintahkan. Mereka sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat yang ada di dalam diri mereka. Dan mereka melaksanakan apa-apa sahaja yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala supaya mereka melakukannya. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada kita sebahagian daripada ibadat malaikat. Di antaranya mereka bertasbih dan beristighfar. Firman Allah Ta'ala, alladzina yahmiluna al-'arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'at kulla shay'in rahmatan wa ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilak wa qihim 'adzabal jahim. Surah Al-Mu'min ayat 7. Artinya, malaikat-malaikat yang memikul arasy dan malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih memuji Tuhan mereka, dan mereka beriman kepadanya serta meminta ampun, beristighfar bagi orang-orang yang beriman seraya mengucapkan, ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu Engkau meliputi segala sesuatu, maka berilah keampunan kepada orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalan Engkau, dan peliharakanlah mereka dari azab neraka yang bernyala-nyala. Ayat ini menceritakan adanya malaikat-malaikat yang ditugaskan oleh Allah memikul arasy. Arasy ialah singgah sana kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang mengatasi segala langit dan bumi. Sehingga dikatakan perkara yang di bawah arasy itu pun sekiranya diletakkan seluruh langit, segala bintang cakrawala, sebahagian yang lebih besar daripada bumi, dan bumi yang ada ini di tempat itu laksana diletakkan sebentuk cincin di padang pasir yang luas. Itulah besarnya kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang tidak mampu kita memikirkannya. Di sana ada malaikat-malaikat yang ditugaskan oleh Allah memikul arasy dan berada di sekeliling arasy. Mereka bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan percaya sepenuh kepada Allah, serta beristighfar, meminta ampun kepada siapa? Mereka malaikat tidak mengerjakan dosa, tak mengerjakan maksiat. Mereka meminta ampun kepada orang-orang yang beriman, minta ampun kepada kita yang beriman kepada Allah, supaya Allah mengampunkan dosa kita, dan meminta Allah memberi rahmat kepada orang-orang yang menunaikan perintah Allah, mengikut jalan Allah di muka bumi Allah Subhanahu wa taala, yang berjuang untuk menegakkan agama Allah, beramal dengan ajarannya, di mana malaikat beristighfar dan berdoa untuk mereka itu dan melindungi mereka dari azab neraka yang bernyala-nyala. Dalam hal ini
kita dilarang memusuhi orang-orang yang menegakkan agama Allah. Apa saja agama Allah yang ditegakkan, kita bermusuh dengan dia. Kalau bermusuh, bermakna bermusuh dengan Allah, bermusuh dengan malaikat-malaikatnya, mendapat laknat dan celaka dengan sebab permusuhan itu. Di mana mereka yang berpegang dengan Islam, menegakkan ajaran Allah, walaupun mereka mengerjakan dosa, Allah Ta'ala bertaubat untuk Allah Ta'ala menerima taubat mereka. Dan malaikat-malaikat tolong bertaubat kepada orang-orang yang berpegang dengan ajaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan memelihara ajarannya. Dan Allah Ta'ala mengatakan dia antara doa malaikat itu meminta Allah lindungkan mereka daripada azab neraka. Firman Allah Ta'ala, wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna liman fil ard ala inna Allah huwal ghafurur rahim. Surah Asy-Syura ayat 5. Artinya, dan malaikat bertasbih serta memuji Tuhan mereka, dan mereka memohon ampun bagi orang-orang yang ada di bumi. Ingatlah bahawa sesungguhnya Allah, dialah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam hal ini, sepatutnya kita bukan saja beriman kepada adanya malaikat, beriman juga kepada baiknya malaikat, dan merasa malu kepada malaikat-malaikat Allah yang sentiasa mendampingi orang-orang yang mengerjakan amal yang baik dalam keadaan beriman kepada Allah. Mereka bertasbih sepanjang masa, siang dan malam. Malaikat ini tak tidur. Siang dan malam mereka bertasbih, seperti dinyatakan oleh firman Allah Ta'ala, walahu man fis samawati wal ard wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Suratul Anbiya ayat 19 hingga 20. Artinya, dan kepunyaannya lah segala yang di langit dan di bumi, yakni kepunyaan Allah. Dan malaikat-malaikat yang di sisinya tidak mempunyai sifat takabur. Mereka tidak sombong untuk menyembahnya dan tidak pula merasa letih. Mereka selalu bertasbih malam dan siang, tiada berhenti-henti. Di antara sifat malaikat ialah mereka tidak sombong, mereka tidak takabur, mereka sentiasa taat kepada Allah. Sifat sombong takabur ni sifat iblis, laknatullah, dan pengikut-pengikut iblis. Adapun malaikat sentiasa merendah diri di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bertasbih siang dan malam. Dari Abu Dzar radhiyallahu an, ditanyakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyu dzikri afdal? Apakah zikir yang lebih afdal? Ditanya akan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, apa dia zikir yang paling afdal sekali? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mastafallahu li malaikatihi aw li ibadihi subhanallahi wa bihamdihi, rawahu Muslim. Jawab Nabi, iaitu apa yang telah dipilih oleh Allah kepada para malaikatnya atau hamba-hambanya, subhanallahi wa bihamdihi, zikir yang paling afdal. Di sana ada hadis afdalul zikri la ilaha illallah. Ada hadis yang mengatakan la ilaha illallah, ada hadis yang mengatakan subhanallahi wa bihamdihi, di mana Nabi bersabda mengikut keadaan orang yang bertanya. Firman Allah Ta'ala, wa inna lanahnu safun, surah As-Saffat ayat 165. Artinya, dan sesungguhnya kami malaikat benar-benar bersaf-saf dalam menunaikan perintah Allah. Mereka berbaris-baris menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala tasuffuna kama tasufful malaikatu 'inda rabbiha wa 'indama su'ila an kayfiyati istifafihim
qala sallallahu alaihi wasallam yutimmuna as-saffal awwal fal awwal, rawahu al-Bukhari. Artinya, adakah kamu bersaf, berbaris sebagaimana bersafnya malaikat di sisi Tuhan mereka? Manakala tanya tentang cara mereka membuat saf, Rasulullah SAW bersabda, mereka menyempurnakan saf yang pertama, maka saf pertama didahulukan dan mereka berapat-rapat di dalam saf. Di antara cara malaikat membuat saf berbaris ialah mereka berbaris dengan betul, mereka memenuhi saf, mereka tidak meninggalkan ruang kosong pada saf bila menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka, yakni para malaikat, berhaji. Malaikat juga berhimpun beramai-ramai, secara ramai dengan jumlah yang besar yang disebut haji, untuk beribadat pada Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat juga mempunyai Kaabah di mana mereka berkunjung kepadanya. Allah menamakannya dengan Al-Baitil Ma'mur, yang terletak di langit yang ketujuh. Firman Allah Ta'ala, Wal Baitil Ma'mur, Surah At-Tur ayat 4. Artinya, demi Al-Baitil Ma'mur. Ayat ini menyatakan adanya Al-Baitil Ma'mur, iaitulah kiblat kepada para malaikat. Betapa pentingnya Al-Baitil Ma'mur sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebut dengan lafaz sumpah. Berhubung dengan Al-Baitil Ma'mur, berkata Ibnu Katsir, iaitulah seorang ulama tafsir yang terkenal, ketika menafsirkan ayat ini, telah sabit di dalam Sahih Bukhari dan Muslim bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diangkat pada malam Isra dan Mi'raj supaya melintasi langit yang ketujuh ke suatu tempat yang dinamakan Al-Baitul Ma'mur. Tiba-tiba masuk ke dalamnya oleh 70,000 malaikat pada tiap-tiap hari. Beliau menyebut lagi bahawa Al-Baitul Ma'mur mentawaf padanya oleh malaikat seperti penduduk bumi. Tawaf di sisi Kaabah. Al-Baitul Ma'mur itu menjadi Kaabah di langit yang ketujuh. Oleh kerana itu, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam melihat pada malam Mi'rajnya Nabi Ibrahim alaihi salam menyandarkan belakangnya di Baitul Ma'mur itu sebagai suatu penghormatan kepadanya, kerana dialah yang membina Kaabah di bumi ini. Al-Baitul Ma'mur itu bertentangan dengan Kaabah. Kalau digugurkan sesuatu daripadanya, nescaya terjatuh di atas Kaabah. Ibnu Katsir menyatakan lagi, bahkan pada tiap-tiap langit ada rumah tempat beribadat dan dihadapkan kepadanya ketika bersembahyang. Yang ada di langit dunia dinamakan Baitul Izzah, di mana ayat yang dibaca tadi telah ditafsirkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya yang terkenal, tafsir Ibnu Katsir. Al-Baitul Ma'mur ialah Kaabah kepada malaikat di langit, tempat malaikat berhimpun, di mana tiap-tiap hari 70,000 malaikat masuk ke dalam Al-Baitul Ma'mur, dan yang masuk tidak keluar lagi. Begitulah mengikut satu riwayat yang lain. Pada malam Isra dan Mi'raj, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijemput
menjadi tetamu Allah Subhanahu wa taala, untuk melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala, bagi memberi semangat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diutuskan menjadi rasul kepada seluruh manusia sehingga hari kiamat. Setelah mendapat tentangan yang hebat daripada penduduk Mekah, penduduk Taif, belum lagi Islam itu disebarkan di seluruh dunia, sudah dikepung oleh jumlah musuh yang terlalu ramai. Sedikit saja orang Islam. Lalu Allah Subhanahu wa taala membawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi dhaif, menjadi tetamunya, untuk melihat alam yang luas, alam bumi dan alam langit, alam dunia dan alam akhirat, alam nyata dan alam ghaib. Di antaranya dibawa ke langit yang ketujuh, langit yang paling tinggi, dan dibawa melawat ke Al-Baitul Ma'mur. Ditemukan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam yang bersandar di Al-Baitul Ma'mur, seorang nabi yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menghadapi kuasa besar dunia, kerajaan Babylon yang memerintah di zamannya, kuasa yang paling besar. Ibrahim menghadapi Raja Namrud, Raja Babylon, sehingga dihukum bakar dengan api yang besar, dihalau dari tanah airnya dan berjuang, dan Allah Ta'ala memberi kemuliaan, diletakkan ruhnya di alam barzakh, di langit yang ketujuh, bersandar di Al-Baitul Ma'mur sebagai penghormatan yang diberi kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ditunjukkan Al-Baitul Ma'mur kiblat kepada malaikat di langit, bagi menandakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, menandakan kerajaan Allah yang tidak ada tandingan dan bandingan, bahawa bumi tempat kita berpijak dengan segala manusia yang ada di atasnya adalah habuk yang halus, yang terlalu halus, lebih halus daripada habuk yang halus di hadapan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ditegaskan oleh Al-Imam Ibnu Katsir itu berdasar kepada yang diriwayatkan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, di mana seorang lelaki telah bertanyakan kepadanya, apakah dia Al-Baitul Ma'mur? Sayyidina Ali karramallahu wajhah menjawab, ialah sebuah rumah di langit, dipanggil Darah, bertentangan Kaabah, terletak di atasnya, terletak di atas Kaabah, dihormati di langit sebagaimana dihormati Baitullah di bumi. Bersembahyang padanya tiap-tiap hari oleh 70,000 malaikat. Mereka tidak beredar daripadanya selama-lamanya. Tiap-tiap hari 70,000 malaikat datang ke situ. Yang datang tidak balik-balik lagi, tambah 70,000 tiap-tiap hari, menunjukkan jumlah yang tidak terhingga ramainya. Berkata Asy-Syaikh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, seorang alim ilmu hadis di zaman yang kemudian, walaupun riwayatnya terdapat sedikit kedhaifan, walaupun riwayat hadis yang disebut oleh Ibnu Katsir dhaif, tetapi terdapat riwayat yang lain yang lebih sahih daripadanya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sana ada hadis yang kuat yang menguatkan hadis yang dhaif ini, menunjukkan bahawa Al-Baitul Ma'mur adalah riwayat yang sahih, iaitulah sabdanya, hal tadruna mal Baitul Ma'mur? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala sallallahu alaihi wasallam, fa innahu masjidun fis sama' tahtahu al-Ka'bah law khurra 'alaiha. Artinya, adakah kamu tahu apakah Al-Baitul Ma'mur itu? Mereka para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya sahaja yang lebih mengetahui. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ia Al-Baitul Ma'mur ialah sebuah masjid di langit, di bawahnya Kaabah. Kalau ia jatuh, nasib jatuh menimpa Kaabah. Hadis ini hadis yang sahih, meriwayatkan
hadis yang terdahulu menunjukkan bahawa di langit ada rumah ibadat bagi malaikat yang ditentukan oleh Allah Ta'ala, rumah yang mulia kepada malaikat di langit yang dinamakan Al-Baitul Ma'mur. Mereka takutkan Allah. Malaikat juga sangat takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana mereka adalah makhluk yang sangat taat, maka sangat takut kepada Allah. Manakala malaikat itu amat kenal akan Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh itu mereka amat takut akan Allah dan membesarkannya. Makin kenal Allah Ta'ala, makin takut pada Allah Ta'ala. Kalau orang tu dia kenal, dia kata dia kenal Allah Ta'ala, dia tak takut, itu bohong, itu sesat. Orang yang paling kenal Allah makin takut pada Allah Ta'ala. Disebut innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut akan Allah itu di kalangan hamba-hambanya ialah ulama, orang-orang alim, orang-orang yang banyak ilmunya. Makin banyak ilmunya, makin takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah Ta'ala, la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yashfa'una illa liman irtada wa hum min khasyatihi mushfiqun. Suratul Anbiya ayat 27 hingga 28. Artinya mereka itu, yakni malaikat, tidak mendahuluinya dengan perkataan. Malaikat tidak meminta Allah Ta'ala, tidak melangkah perintah Allah Ta'ala, dan mereka mengerjakan perintah-perintah Allah. Allah mengetahui segala sesuatu yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tiada memberi syafaat malaikat kepada orang-orang yang diridai Allah, dan mereka itu selalu berhati-hati kerana takut kepadanya. Ayat ini menyatakan betapa taatnya malaikat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja yang Allah Ta'ala perintah, mereka mesti menunaikan. Mereka tidak buat dulu sebelum ada arahan daripada Allah, supaya apa yang dibuat tidak bercanggah dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sifat malaikat. Dan mereka memberi syafaat pada hari kiamat hanya kepada orang-orang yang diizin oleh Allah Ta'ala. Oleh kerana itu, kita orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, hendaklah menghormati malaikat ini, rasa malu kepada Allah dan malu kepada malaikat, kerana di antaranya orang yang diizin oleh Allah supaya malaikat memberi syafaat kepadanya. Dan malaikat ini sangat berhati-hati dalam apa sahaja mereka nak buat, kerana mereka terlalu takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu an, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza arada Allah an yuhi bil amri takallama bil wahyi, akhadatis samawati wal ardu rajfatun, akhadatis samawati wal ardu rajfatun, aw qala rajfatan, aw qala ra'datan shadidatan khawfan min Allah azza wa jalla, fa idza sami'a dhalika ahlus samawati sa'iqu wa kharru lillahi sujada, fayakunu awwalu man yarfa'u ra'sahu Jibril alaihi salam, fayukallimuhu Allah ta'ala min wahyihi bima arad." Al-hadith rawahu Ibnu Jarir wa Ibnu Khuzaimah wa Tabarani wa Ibnu Abi Hatim wal lafzu lahu. Artinya, apabila Allah menghendaki bahawa dia mewahyikan dengan perintahnya, berfirmanlah ia dengan wahyu itu, segala langit bergoncang kerana takutkan Allah. Apabila ahli langit mendengarnya, mereka pun pengsan dan tersungkur sujud menyembah Allah. Maka yang pertama mengangkat kepala ialah malaikat Jibril alaihi salam. Maka Allah berfirman kepadanya daripada wahyunya dengan apa yang dikehendakinya hingga akhir hadis.
Ayat ini menyatakan betapa takutnya malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apabila Allah berfirman, siapa pengsan kemudian sedar dan mendengar firman Allah, yang mula-mula sedar ialah malaikat Jibril, menerima arahan daripada Allah kerana terlalu takut kepada Allah Ta'ala. Disebut dalam Quran firman Allah Ta'ala, "Lau anzalna hadzal Qur'an 'ala jabalin ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Kalau sekiranya kami turunkan Quran itu kepada gunung ganang dan bukit bukau, nescaya engkau akan lihat gunung ganang dan bukit bukau itu khusyuk, menjadi retak terbelah kerana takut pada Allah Ta'ala. Tiba-tiba kita manusia ni tak mau dengar firman Allah, lawan firman Allah, menunjukkan bahawa ramai kalangan manusia ni hati mereka lebih kerah daripada batu di bukit. Dari Jabir radhiyallahu an bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Marartu lailatan usriya bi bil mala'il a'la wa jibrilu kal halasil al-albali min khasyatillahi ta'ala." Rawahu Tabarani fil Awsat. Artinya, aku telah lalu di kalangan malaikat-malaikat pada malam aku diisrakan, dan aku lihat malaikat Jibril seolah-olah pengalah lantai yang lama kerana terlalu takutkan Allah. Nabi kata, pada malam aku dijemput oleh Allah menjadi tetamu Allah yang dikenali dengan malam Isra' dan Mi'raj. Aku berada di alam malaikat. Aku melihat Jibril alaihi salam menghinakan diri, merendahkan diri, terlaksana kain pengesak lantai, kerana terlalu hina diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Padahal malaikat Jibril ini adalah ketua segala malaikat di langit, malaikat yang paling besar. Kalau itulah pemimpin malaikat sangat takut kepada Allah Ta'ala, maka apatah lagi malaikat-malaikat yang di bawahnya. Makin hampir malaikat itu kepada Allah, makin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Malaikat dan manusia. Apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk menjadikan Adam alaihi salam, dia menyatakannya kepada malaikat-malaikatnya. Lalu mereka bertanyakannya tentang hikmat kejadian manusia itu, kerana mereka bimbang dengan kejahatan, durhaka, menumpah darah dan kekufuran yang akan dilakukan oleh manusia. Lalu Allah menyatakan kepada mereka akan hikmat yang besar di sebalik kejadian manusia itu, di mana malaikat-malaikat tidak mengetahuinya. Perkara ini dinyatakan oleh firman Allah Ta'ala, "Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun." Surah Al-Baqarah ayat 30. Artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di atas muka bumi." Mereka berkata, "Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah itu orang yang membuat kerosakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami sentiasa bertasbih dengan memuji engkau
dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu mengetahuinya. Ayat ini menceritakan apabila Allah Subhanahu wa taala hendak menjadikan manusia, diumumkan kepada para malaikat, makhluk yang sangat taat kepadanya, bahawa dia, yakni Allah, hendak menjadikan satu makhluk yang dinamakan manusia duduk di atas muka bumi, menjalankan tugas dan kewajipan yang dinamakan khilafah. Khilafah ditafsirkan oleh para ulama di dalam kitab-kitab mereka. Di antaranya Al-Mawardi di dalam Ahkam As-Sultaniyah. Al-Mawardi ialah seorang alim, pernah menjadi hakim negara kerajaan Abbasiyah di Iraq. Di antaranya ialah Abu Ya'la Al-Farra dalam kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah, dia bermazhab Hanbali. Di antaranya juga ialah Ibnu Khaldun, dia bermazhab Maliki, di dalam kitab Al-Muqaddimah. Mereka menafsirkan khilafah dengan iqamatud din wa siyasatud dunya bih. Ataupun Ibnu Khaldun menyebut niyabatun 'anil nubuwah fi hirasatid din wa siyasatid dunya bih. Dengan makna menggalang ganti nabi-nabi yang dilantik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memelihara ad-din, yakni agama Islam, dan mentadbir bumi dengannya, dengan agama Islam. Dengan makna makhluk manusia akan ditugaskan untuk menjaga agama dan mentadbir urusan dunia dengan agama itu. Mentadbir urusan dunia dengan agama Islam. Tadbir politik, tadbir ekonomi, tadbir segala makhluk-makhluk yang ada di atas muka bumi dengan agama Islam. Itu makna khilafah. Bersama dengan tugas beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku jadikan jin dan manusia malaikat supaya mereka itu beribadat kepada aku, menyembah aku. Dan tugas melaksanakan syariat Allah, mengikut hukumnya yang menjadi suatu amanah. Firman Allah Ta'ala, inna aradna al-amanata ala as-samawati wal-ardi wal-jibal fa'abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami telah membentangkan, memamerkan satu perkara yang dinamakan amanah kepada langit, bumi, bukit, bukau dan gunung ganang, supaya mereka bersedia untuk menerima dan menunaikannya. Tiba-tiba kedua makhluk langit dan bumi gerun dan takut, dan mereka tidak bersedia untuk memikulnya. Namun manusia bersedia untuk mengambil dan memikulnya. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim, lagi sangat jahil. Para ulama tafsir mengatakan, Allah memberitahu kepada langit dan bumi bahawa amanah melaksanakan syariat Allah itu, sekiranya dilaksanakan dengan baik, masuk syurga. Sekiranya tidak dilaksanakan, derhaka, melawan, dibakar dalam neraka. Menyebabkan langit, bumi, bukit, bukau dan gunung ganang takut. Tetapi manusia bersedia untuk memikul kewajipan amanah itu. Ini berlaku di alam ruh,
Alam arwah, bukan arwah selepas mati. Alam arwah sebelum dijadikan Nabi Adam alaihi salam, dijadikan zuriat Nabi Adam alaihi salam. Apabila Allah bertanyakan, alastu bi rabbikum, qalu bala syahidna, adakah tidak aku ni Tuhan kamu, Tuhan yang menjadi dan mengurus kehidupan kamu? Semua mereka menjawab, ya, kami mengaku engkaulah Tuhan kami. Bersama dengan makhluk-makhluk yang lain, malaikat dan lain-lain lagi, mengaku Allah yang menjadi dan mengurus kehidupan mereka. Tetapi ada satu makhluk yang nak jadi-jadikan di atas muka bumi untuk makmurkan tanah, memakmurkan galian-galiannya, memakmurkan segala tanamannya, segala hayawannya, mentarbih dan mengurus. Satu makhluk yang mempunyai sifat yang menasabah dengannya. Apabila malaikat diumumkan Allah nak jadikan makhluk manusia, malaikat yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala merasa bimbang makhluk yang dicipta ini akan melawan Allah, durhakakan Allah, sebagaimana makhluk jin yang dijadikan sebelum daripadanya. Lalu malaikat bertanyakan Allah dengan pertanyaan untuk meminta penjelasan. Para ulama menyatakan istifham istifsari. Di mana soalan dalam bahasa Arab ada istifham inkari, persoalan untuk melawan. Ada istifham istifsari, persoalan untuk minta penjelasan. Malaikat bertanya, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Malaikat berkata, tidakkah kami, wahai Tuhan, adakah engkau nak jadikan makhluk yang ada di bumi itu akan melakukan kejahatan, akan berperang, berlawan, menumpahkan darah, padahal kami sentiasa memuja kamu, kami tidak lawan, tak derhaka kepadamu, wahai Tuhan. Kami belum berlomba nak tunaikan kewajipan, mengapa tak suruh kami? Tuhan kata, inni a'lamu ma la ta'lamun, aku lebih tahu apa yang kamu tidak tahu, wahai malaikat. Di sana ada perkara yang aku tahu, kamu tidak tahu. Allah menyebut wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, dan Allah Ta'ala mengajar Adam. Setelah Adam diciptakan oleh Allah, maka Allah mengajar Adam dengan ilmu yang berkait dengan kejadian bumi. Beberapa perkara yang ada kaitan dengan kejadian bumi. Lalu Allah bertanyakan malaikat tentang perkara-perkara kejadian bumi. Malaikat tak boleh jawab. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kata mereka malaikat, wahai Tuhan kami, maha suci engkau, kami tak tahu malaikat apa yang engkau ajar pada kami, wahai Tuhan. Kami tak tahu, kami jahil dalam perkara yang berkait dengan bumi. Adam tahu, maka Adam ditugaskan di atas muka bumi. Di atas muka bumi ini sudah ada bala tentera iblis, makhluk yang dilaknat oleh Allah, yang melawan lebih dulu daripadanya. Walaupun ketuanya iblis ditawan oleh malaikat, dibawa ke langit, melihat alam syurga, melihat alam neraka, beribadat, boleh bercakap dengan Allah Ta'ala, hampir dengan Tuhan. Namun di atas muka bumi ada bala tenteranya yang sedang menunggu. Allah Ta'ala mengetahui iblis tidak berubah perangai, tak berubah sifat, melawan Allah Ta'ala. Dia akan dihalau. Allah Ta'ala sudah tahu dalam ilmu Allah. Dia akan mengumpulkan bala tenteranya, bala tentera yang terdiri daripada jin yang sudah sedia ada, dan di kalangan manusia. Manusia juga akan jadi bala tentera iblis, ikut iblis ini. Ada kalangan manusia, Tuhan sebut dalam Quran, alladhi waswisu fi sudurin nas
minal jinnati wan nas. Yang menjalankan kerja, mengelirukan hati manusia, mewaswaskan hati manusia, syak terhadap Allah, syak terhadap ajaran dia, terhadap hukum dia, minal jinnati wan nas, di kalangan jin dan manusia, merupakan ayat yang paling akhir dalam surah yang paling akhir daripada Al-Quranul Karim. Sekiranya kita buka Quran, surah yang paling akhir lagi ialah surah An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas. Ayat yang paling akhir, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Yang menjalankan kerja mengelirukan hati manusia di kalangan jin dan di kalangan manusia yang ikut iblis, jadi bala tenteranya, maka akan berlaku perlawanan. Akan berlaku perlawanan, pertentangan di antara puak yang ikut ajaran Allah dengan puak yang ikut iblis, yang menentang ajaran Allah. Ini akan berlaku. Maka yang boleh menjalankan kerja ini ialah manusia. Malaikat tidak boleh menjalankan kerja ini. Maka manusialah yang ditugaskan oleh Allah di atas muka bumi. Mana-mana manusia yang dijadikan oleh Allah dengan hidayahnya mendapat kelebihan. Mana-mana manusia yang menolak petunjuk Allah Ta'ala mendapat celaka. Dan ada yang lebih hina daripada binatang. Di antara sebab mengapa manusia adalah makhluk yang paling layak di atas muka bumi, ialah kerana makhluk yang ada di atas muka bumi bukan makhluk alam rohani yang tidak ada jasad. Bukan layak untuk mentadbirnya makhluk yang tidak ada akal. Malaikat alam rohani, makhluk yang gaib, yang tidak ada jasad, macam manusia, hanya boleh bertasyakul, boleh merupa saja. Hakikatnya bukan makhluk jasad, hanya alam rohani saja. Binatang pula makhluk yang ada jasad tapi tidak ada akal. Jin pula makhluk yang ada yang tak ada jasad, akalnya ada, nafsunya ada, jasadnya tidak ada. Maka Tuhan jadikan makhluk manusia yang ada semuanya. Ada roh, ada jasad, ada akal, ada perkara-perkara ini. Maka manusialah yang layak memakmurkan bumi dengan ketentuan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seterusnya kita melihat manusia boleh mentadbir bumi dengan akal yang ada padanya, dengan ilmu yang diberi oleh Allah, dengan kekuatan roh, sehingga manusia boleh mentadbir makhluk yang lebih besar daripadanya, boleh mentadbir bangunan yang besar. Seorang manusia boleh jadi kapten kapal yang besar. Seorang manusia boleh menjinakkan gajah yang liar, boleh menguasai binatang yang tidak ada akal. Ini keistimewaan yang ada pada manusia, yang tidak ada pada makhluk yang lain. Manusia diberi hidayah oleh Allah Ta'ala untuk membantu mengatasi kelemahannya dengan syariat Allah, dengan peraturan Allah yang ada dalam kitab yang diturunkan kepada rasul-rasul yang dilantik oleh Allah. Seterusnya Allah memerintah para malaikat sujud kepada Adam setelah disempurnakan kejadiannya dan ditiupkan rohnya. Setelah Allah jadikan Adam daripada tanah dengan bentuk tubuh manusia, dimasukkan roh, dimasukkan nyawa, Adam bangun menjadi makhluk yang hidup. Lalu Allah Ta'ala suruh malaikat sujud pada Adam AS. Sujud ni pada asalnya adalah syiar ibadat. Kita tidak boleh beribadat malaikat kepada Allah, tidak boleh sujud malaikat kepada Allah. Tetapi dalam perkara ini Allah Ta'ala suruh malaikat sujud kepada Adam dengan perintah daripada Allah untuk memberi penghormatan kepada makhluk yang dijadikan oleh Allah, untuk melahirkan ketundukan kepada Allah, bukan beribadat kepada Adam, tidak. Sujud di hadapan Adam, tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Allah mengisahkan firman Allah Ta'ala dalam ayat-ayat yang banyak mengisahkan malaikat disuruh sujud. Di antaranya, idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basharan min tin fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi ruhi faqa'u lahu sajidin. Surah Sad ayat 71 hingga 72. Artinya, ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada malaikat-malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah, maka apabila telah ku sempurnakan kejadiannya dan ku tiupkan kepadanya roh ciptaanku, maka kamu dahlah tersungkur dengan sujud kepadanya. Semua malaikat menyahut seruan Allah dengan penuh ketaatan. Malaikat iblis, malaikat makhluk yang sangat taat kepada Allah, sujud kepada Adam alaihissalam. Adapun iblis, pemimpin jin yang ada hawa nafsu di dalam dirinya, menunjukkan kesombongan dan keangkuhannya. Mensombong dan angkuh ini menjadikan iblis tidak layak mendapat petunjuk daripada Allah. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un illa iblis astakbara wa kana minal kafirin. Surah Sad ayat 73 hingga 74. Lalu seluruh malaikat itu sujud semuanya. Malaikat iblis, dia sombong dan adalah dia masuk di kalangan orang-orang yang kafir. Iblis tidak sujud. Mengapa tak sujud? Kerana ada sifat sombong. Apa mana sombong? Dia berasa dia besar pada orang lain. Itu sombong. Sombong ni berasa cerdik pada orang, besar pada orang, bijak pada orang, lebih pada orang. Dia sendiri buah pakak dia. Bukan orang buah pakak dia, dia letak pakak dia sendiri. Lebih pada orang. Ini sifat yang ada dalam diri iblis. Bila ada sifat ni, maka Allah Ta'ala murka. Tidak layak mendapat hidayah, petunjuk daripada Allah. Di sinilah Islam mengharamkan sifat takabur. Di mana haramnya sifat takabur ni termasuk dalam ilmu tasawuf. Dengan sebab itulah kita diwajibkan mengaji 3 ilmu dalam Islam. Ilmu akidah, ilmu fiqh dan ilmu tasawuf. Ilmu akidah membicarakan kepercayaan hati. Percaya kepada Allah, percaya pada Rasul, percaya pada kitab, percaya kepada perkara-perkara yang gaib, malaikat, jin, iblis, syaitan yang gaib, dosa dan pahala yang gaib yang kita tak nampak. Percaya pada hari akhirat, percaya pada qada takdir di bawah kuasa Allah Ta'ala seluruh alam ini. Ini termasuk dalam perkara iman, perkara kepercayaan di dalam hati dengan ikhlas, tidak ada syak, tak ada ragu, dengan yakin percaya. Ini perbincangan ilmu akidah. Yang kedua, ilmu akidah ni wajib atas tiap-tiap orang lelaki dan perempuan kena tahu. Perkara iman, perkara yang membatalkan iman. Apa yang membatalkan iman, menyebabkan iman rosak, kena tahu. Fardu ain. Yang kedua, ilmu fiqh. Perkara yang wajib, yang haram, yang sunat, makruh dan harus. Perkara yang zahir yang diamalkan wajib. Dalam perkara ibadat, perkara halal dan haram, perkara pakaian wajib menutup aurat. Haram bukan aurat, itu fardu ain. Menutup aurat dia bukan adat. Ini adalah hukum Allah, hukum halal dan haram. Kalau ikut boleh pahala masuk syurga. Kalau lawan berdosa tak bertaubat masuk neraka. Macam makan minum juga. Kita dalam bab babi rasa nak jeluak. Dalam bab tutup aurat suka sangat. Padahal dua-duanya adalah haram. Kena faham. Diharamkan oleh Allah dalam perkara yang zahir. Ini bab fiqh dinamakan Islam. Yang ketiga ialah perkara tasawuf. Ikhlas, syukur, sabar. Ini
perbahasan dalam ilmu tasawuf yang wajib. Di antaranya haram takabur, haram riak, haram ujuk kagum berdiri sendiri, sum'ah nak masyhurkan diri pada orang. Ini diharamkan oleh syarak. Termasuk dalam fardu ain. Wajib atas tiap-tiap orang lelaki dan perempuan kena tahu perkara ni. Kebanyakan kita ni belajar tak habis. Belajar rukun Islam, tak belajar perkara yang membatalkan Islam. Belajar rukun iman, tak belajar perkara yang membatalkan iman. Belajar sekadar tak boleh pelawak, sekadar tu saja. Bab ikhlas kita tak belajar. Bab syukur kita tak belajar. Bab takabur kita tak belajar. Menyebabkan orang Islam jadi selalu jadi ikut iblis kerana kekurangan dalam ilmu-ilmu ini. Ini fardu ain atas tiap-tiap seorang. Sama ada dia raja, dia pemimpin negara, dia ahli ekonomi, dia ahli politik, dia engineer, dia doktor, dia ahli pertanian, kena tahu. Kena tahu perkara ni. Adapun bab-bab khusus, ini fardu kifayah. Fardu kifayah ni ada orang tahu bab ini, orang tahu bab ni, tahu bab ini. Ini fardu kifayah. Dalam perkara agama, mendalami dalam bab-bab agama, ini fardu kifayah. Mendalami dalam bab-bab kehidupan manusia, ini fardu kifayah. Fardu ain ialah perkara yang wajib dalam perkara yang berkait dengan akidah, syariat dan akhlak. Takabur ni ialah perkara yang haram yang ada pada iblis, menyebabkan iblis tidak layak mendapat hidayah daripada Allah. Mengapa kita tengok ada orang tu alim, pandai, tapi jahat? Mengapa dia alim, hafal Quran, tapi lawan Islam? Ada yang hafal Quran, lawan Islam. Pasal apa jadi begitu? Ini iblis ni. Iblis ni bukan khudah hafal Quran boleh cakap dengan Tuhan. Quran mengesahkan iblis ni bercakap dengan Allah Ta'ala. Tengok syurga, tengok neraka. Boleh berdialog dengan Tuhan. Boleh bergaul dengan malaikat. Kita tak nampak malaikat. Iblis ni boleh bergaul dengan malaikat. Siapa begitu sekali tinggi martabat. Iblis tak layak mendapat hidayah. Sebabnya kerana ada sifat sombong. Berasa diri dia lebih pada orang. Begitulah orang alim, orang bijak, orang cerdik. Bila dia berasa dia lebih pada orang lain bodoh belaka, orang ni tak dapat hidayah. Jaga-jaga, jangan main-main. Orang cerdik terjerumus ke dalam kemusnahan dan kehancuran dengan cerdiknya. Kadang-kadang orang bodoh, ikhlas, dapat hidayah. Bukan kita nak bodoh tu, tidak. Tak mahu bodoh. Tetapi sifat yang ada dalam diri untuk melayakkan diri mendapat hidayah sangat penting. Sehingga tiap-tiap kali sembahyang ihdinas siratal mustaqim, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, diulang-ulang tiap-tiap rakaat sembahyang. Menunjukkan betapa pentingnya hidayah ni. Jangan jadi macam iblis yang dilaknat oleh Allah Ta'ala, masuk neraka, tak dapat hidayah walaupun ilmunya sangat banyak. Na'udzubillahi min dzalik. Wallahu a'lam.